Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wanakam, namaste. Okey, hari ini saya Haji Zumaidi bin Mat. Hari ini saya berada di negeri Terengganu Darul Iman, Terengganu Darul Iman, dan sekarang saya berada di Kota Putra, di Don Kota Putra, Besuk, Terengganu. Okey, hari ini saya berpeluang untuk berjumpa dengan seorang saya punya classmate, schoolmate saya tahun 1988 yang sekarang menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Kota Putra Terengganu ya. Kita tengok kat belakang, Pusat Khidmat Don Kota Putra Kuala Terengganu. Beliau juga merupakan Esko Kerajaan Negeri Terengganu pada tahun ini, tahun lepas dan tahun ini ya. So, hari ini saya dapat berjumpa dengan beliau. Jom kita tengok apakah kata-kata beliau sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kota Putra Besuk Terengganu. Let's go. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di negeri Terengganu ya, di Dong Kota Putra. Hari ini saya bertuah kerana saya dapat jumpa schoolmate saya pada tahun 1987 dan 1988, 34 tahun yang lalu. Dan hari ini juga saya bertuah kerana saya dapat berjumpa dengan schoolmate saya iaitu Cik Samsul Ambiak selaku Presiden YouTuber Malaysia ya. Selaku Presiden YouTuber Malaysia. Kami bertiga merupakan schoolmate tahun 1987-1988, iaitu 34 years ago ya. Okey, hari ini saya ada beberapa soalan untuk ditanya kepada YB Haji Muhammad Huzaini, ataupun saya lebih kenali dia sebagai YB Haji Kus. YB Haji Kus ini schoolmate saya ya. Okey YB, saya nak tanya sikit boleh beberapa soalan yang saya nak tanya YB. Apa yang YB buat sekarang? YB ni jadi saya juga jadi dipilih sebagai Esko Kerajaan Negeri. Jadi Esko bagaimana? bahagian keusahawanan dan sumber manusia negeri Terengganu. Jadi ada dua pejabat lah, satu di Kota Putra ni sebagai wakil rakyat, dan satu lagi di Wisma Persekutuan, Wisma Darul Iman di Kuala Terengganu. Tu pejabat Esko lah. Jadi pembahagian masa tu mengikut kesesuaian. Kedua-duanya memerlukan khidmat kita. Jadi di Kuala Terengganu tu melibat kepada seluruh rakyat Terengganu lah, bukan untuk Besuk sahaja, untuk daerah-daerah lain juga. Macam mana ada segi YB pergi dan balik? Maksudnya adakah YB tinggal di sana juga Kuala Terengganu ataupun tinggal di Dong Kota Putra saja, mungkin pergi balik hari ke, macam mana ada pergi perjalanan? Dan kerja sebagai Esko ni dia lebih pada pejabat, waktu pejabat ialah office hour. Kerja wakil rakyat ni 24 jam. Jadi saya lebih memilih untuk duduk di Kota Putra dan berulanglah ke Terengganu, sebab ke Terengganu ni waktu office hour saja. Jadi habis office hour kita balik. Tapi balik bila di Kota Putra ni semayang masjid pun masuk dalam aktiviti, pergi Riyadhah pun jumpa rakyat. Jadi lebih saya selesa duduk di Kota Putra dan berulanglah ke Kuala Terengganu tadi. Perjalanan lebih kurang sejam setengah. Oh, tak jauh sangat lah. Jadi journey tu boleh ni lah, travelling daily. Okey, macam mana YB boleh menceburi bidang politik ni? Bila bermula dan macam mana boleh menceburi bidang ni? Soalan yang payah juga untuk menjawab. Kalau dari segi minat dalam politik tu sejak daripada muda lagi lah kan. Tapi duduk di belakang-belakang tabir bagi bantuan-bantuan. Lepas tu, dan saya tak ada pun dalam cita-cita nak jadi ahli politik. Tak pernah terfikir lagi jadi ahli politik. Tapi yalah, sebagai kita ahli sebuah parti, apabila diminta oleh pimpinan, orang kampung, jadi kita ambil tanggungjawab tu. Jadi bermula di situlah. Kalau yang wakil rakyat ni mungkin 6 bulan sebelum pilihan raya ke-14 lah baru saya ditaklifkan disebut nama untuk bertanding. Lepas tu tak ada alasan untuk tolak. Jadi bertanding lah.
atas tu. Dan bila bertanding tu ialah kita bertanding, apa-apa kita buat kerja kita nak cemerlang kan. Jadi bertanding tu macam kita nak menang lah, walaupun ialah kalau di Besut ni dikira kubu UMNO lah sebelum negara ni kan. Jadi kita buat kerja dengan kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dalam Besut ni ada 4 dun, 1 sahaja dimenangi oleh PAS dan 3 lagi tu dimenangi oleh UMNO Barisan Nasional. Satu itu adalah YB Muhammad Huzaini lah. Ya, gitulah. Okey, boleh saya tanya sikit YB Huzaini, apakah asam garam ataupun asam garam sepanjang YB menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Kota Putra ini? Kalau asam garam ni waktu ramai orang nak tahu tu apa sebenarnya asam garam. YB tu kan, dia kerja kalau dia sebenarnya dengan kehidupan kita sebelum pada ni boleh kata 180 darjah lah perubahan. Satu seperti mana yang selalu orang sebut bahawa kita ni jadi tumpuan orang. Yes. Apa sahaja kita Public buat figure. pun orang akan sama ada baik ataupun sebaliknya kan. Jadi benda tu dan kita sebagai manusia sebenarnya nak elak untuk benda-benda yang tidak elok kan, mungkin tidak disukai oleh orang tu, kita payah nak kontrol kan. Jadi itu yang pertama lah yang menyebabkan keluarga pun terpaksa mindset anak-anak kena betulkan untuk menerima hakikat tu. Yang kedua berkenaan dengan khidmat dan bantuan daripada rakyat ni kan. Dia datang tak kira masa. Maknanya bila dia sulit dia akan cari kita. Sama ada dalam keadaan kita sedia menerima ataupun tidak sedia menerima, tapi dia akan datang. Dan begitu juga waktu, tak kira waktu pejabat, luar waktu pejabat, siang, malam, waktu pagi, waktu subuh, itu benda biasa kan. Jadi itu nak kita asam garam kita lalui lah kan. Dan bila pahit maung apa semua tu ialah bila kita bertemu dengan orang, ada orang yang suka kita, ada orang yang tak suka kita. Betul. Jadi dalam politik ni kan, kalau pihak opposition ataupun parti lawan mesti melihat kita tu satu benda yang tidak elok ataupun mencari benda-benda yang tidak kesalahan elok, kita. kesalahan. Tapi alhamdulillahnya rakyat yang terbanyaknya adalah melihat siapa kita yang sebenarnya. apa yang kita buat. Bila parti lawan, bila terlibat dengan politik ni dia ada pro and con dah, ataupun lebih banyak pada con lah kan. Tapi kalau rakyat kita serve dia dengan baik apa semua, dia akan menilai benda tu dengan satu benda yang baik lah. Jadi bagi saya untuk kalau Haji tahu Besut ni dia satu daripada dulu lagi politik ekstrim di Terengganu ni antaranya di Besut. Kalau tahun 80-an masa kita kecil-kecil dulu, semayang 25, semelih orang sebelah sini kawasan tak makan, solat jenazah tak pergi, apa semua kan. Jadi benda-benda tu yang agak ekstrim. Jadi bila saya balik tu, bila kita duduk lama di luar, jadi kita dapat merasakan benda tu satu benda yang kita boleh ubah lah. Jadi saya letakkan satu KPI saya adalah untuk mengurangkan, meredakan kehangatan politik tu selepas daripada pilihan raya. Masa pilihan raya tu biasalah, tak boleh nak elak lah. Kita pilihan kita, dia pilihan dia kan. Tapi selepas daripada pilihan raya tu, yang kita tengok kadang pun sekarang ni pun ada lagi. Waktu dah habis pilihan raya, dah habis dah politik. Semua ni rakyat kan. Sepatutnya perlu disantuni dengan sebaik mungkin. Semasa pilihan raya bolehlah kata kau biru, kau hijau, kau merah, kau kuning kan. Tetapi bila dah jadi kerajaan, tak ada lagi kau merah, kau hijau. Siapa yang perlu dibantu, bantu, tak apa lagi tengok dia ni orang parti mana, orang pihak mana. Tapi benda ni kalau di Terengganu saya tengok berlarutan sehingga pilihan raya pula. Jadi bila masa kita nak tenang
untuk ini dipanggil macam ada golongan yang ekstrim kan. Dia lebih fanatik kepada sesuatu pihak di mana dia tidak boleh menerima di mana pihak yang dapat kemenangan. betul. Betul tak? Itu jadi masalah dia. Dan pihak kerajaan sepatutnya kena buang benda tu. Bila habis dah kau menang, kau serve semua tu rakyat. Betul. Kan? Dia comeback tu Jadi rakyat. ada lagi nak bagi, oh ni awak tengok duit orang biru ke orang orang ni. Betul. Bagi saya, kalau untuk kebajikan, tak ada warna. Warna kulit, warna parti tak ada. Mana siapa yang layak, jadi kita perlu bagi dia. Macam sekarang ni, saya masih ada lagi pandangan kita bila contoh orang banjir. Orang banjir. Bila dia ni masa banjir, kala satu. Yang kedua, orang tu senang ke susah. Dia dah masuk dalam mangsa banjir. Dia senang, dia susah, dia dah mangsa. Jadi ada lagi pimpinan-pimpinan peringkat kampung yang bagi apa kat dia WP dia orang senang. Sedangkan rumah dia tenggelam. Sedangkan dia mangsa juga. Dia mangsa banjir. Benda ni kita nak membuka satu pemikiran rakyat ni supaya kita lihat secara berfokus, kan? Hak makap kita nak berlawan kalau dia dasar, lawanlah. Tapi bila kebajikan saya rasa tak ada. Semua orang perlukan kebajikan. Sebab masa kan? tu dia kena susah. Susah. Jadi who you are, yang tu kita jangan tu. Betul. Jadi ini pandangan bila politik di Besut ni agak ekstrim sejak dulu. Saya terpaksa mengingatkan walaupun di kalangan Tok Mulu, pengurusi-pengurusi JPKK, kadang-kadang tu dia bukan dia nak buat tapi terbawa-bawa yang lama tu. Masa lagi orang ni tak sawi. Orang ni jangan banglo ni kan. Masih timbul masih lagi. Jadi benda tu saya agak kalau masuk dalam cabaran saya pun nak meneroka satu pemikiran baru ni yang dah lama dah agak susah, dan kadang-kadang kita rasa mecok pun ada lah ya. Payahnya. Tapi kita kena fikir inilah tugasan kita supaya kita nak betul ni. Itulah antaranya. Okey, soalan terakhir untuk YB hari ini ya. Soalan terakhir, apakah harapan YB untuk Dom Kota Putra ini? Harapan saya ni ialah kita banyak berada di luar, sama ada luar negeri atau luar negara. Kita melihat banyak kemajuan-kemajuan di luar sana yang kita boleh aplikasikan ataupun terjemahkan di kampung kita ni. Jadi perkara tersebut kadang-kadang bila kita nak bawa orang kampung sendiri tak boleh nak terima, kan. Jadi harapan sayanya benda yang kita lihat baik, dan kita ada marhalah dah, kita ada hak kita dah, halal haram, baik buruk dari segi agama, dari segi budaya. Kalau tidak ada tersentuh dengan hak-hak tersebut, harapannya biar kita terima lah. Walaupun orang tak buat pun, orang tak buat, tapi benda tu baik ke tidak? Kalau baik, why not kita buat? Teruskan kan? kan. Kalau benda yang buruk, orang tak buat juga, tapi kita jangan buat, kita jauhkan. Jadi benda-benda tu kita nak ketengahkan ke pemikiran kampung rakyat di kampung, di dun kita ni. Mungkin ada sedikit bantahan, kengkangan, kan. Itulah harapan saya agar rakyat di Kota Putra, pengundi-pengundi di Kota Putra, rakyat Besut dan rakyat Terengganu amnya boleh menerima pembaharuan yang kita bawa mungkin tak ada lagi sebelum ni di kampung ataupun di negeri kita. Contohnya dalam bidang teknologi sekarang ni kita kena apply, kan. Kalau saya boleh sentuh secara spesifik sikit, contohnya kalau pengurusi JPKK, saya perlukan data. Jadi setiap program-program kita perlukan pendaftaran.
orang, daftar awak ke apa ni? Kan budak. Kita Marilah, kena marilah. kan. Jadi kita bukannya bila orang datang tu bukan sekadar dia datang hari tu. Kalau kita dapat data dia, kita boleh kenali dia lebih rapat Kita lagi. boleh buat analitik tu. Analisa data tu. Jadi benda-benda ni yang kadang-kadang setengah-setengah pengurusi JPKK pun agak apa ni, susah nak terima lah. Jadi kita cuba sebaik mungkin untuk buat data collection ni, dan saya sepanjang 4 tahun lebih ni saya dah tunjukkan dah apakah kebaikan-kebaikan dengan kita mempunyai data-data tersebut. So, contohnya dalam masa COVID baru ni. Bila masa dalam COVID baru ni, kita nak bagi sasaran tu bersasar. Contohnya orang yang ada gaji bulanan, kita tak perlulah bagi bantuan kepada yang kerja apa ni, kampung ni kan, tukang rumah betul lah. semua ni tak, bila Gaji dia PKP kan besar. tutup semua. Jadi orang ni kita perlu bantu. Jadi masa tu kita minta tutup hulu pengurusi-pengurusi JPKK kita ni buat senarai dalam kampung dia. Mana orang kerja sendiri, mana orang yang kerja kerajaan. Yang tu lama, padahal dia kena hari-hari orang tu. Tapi dia Kan? Dia nak catat masa yang lama. Semua data tu tak Bapa simpan. nak buat tu. Jadi bila bapa nak buat tu, apabila kita bagi bantuan. Bila kita bagi bantuan ni, kita ada sebab. Bapa bagi kat orang tu, tak bagi kat orang ni. Bagi kat orang ni bapa dia ada gaji bulanan. Kau ni tak ada gaji langsung. Jadi bila kita ketengahkan benda tu, itu pentingnya antara data-data yang kita ada yang boleh kita tapis dan kita boleh bagi bantuan bersasar kepada golongan yang memerlukan. Okey, Haji Kus. Okey, ada soalan sikit daripada Presiden YouTuber Malaysia. Untuk perakhiran kan, saya lari sikit tajuk. Okey. Saya minta Haji Kus nasihati ahli-ahli persatuan saya ataupun pegiat-pegiat YouTube ni kan, nasihati atau some encouragement ke kalau ada untuk mereka di luar sana. Ya, pada YouTuber yang ada, kita berada di dunia dan kita yakin kita akan bertemu dengan akhirat. Jadi dalam konten YouTube kita tu, kita kena tingkatkan nilai kebenaran, keadilan, supaya kita tidak membawa suatu minda masyarakat pada satu pemahaman yang salah. Benda yang tidak pasti jangan kongsi. Betul. Kan? Jadi benda cari yang kepastian, yang tu yang kita wawakan. Bukan kita nak cari populariti, bukan kita nak cari ramainya orang pengikut YouTube kita, tetapi yang pentingnya adalah nilai dosa dan pahala tu. Saya harap tu ditingkatkanlah di dalam penggiat ni kita. Itulah. Okey, itu adalah interview ataupun perjumpaan saya serta Presiden YouTuber Malaysia dan juga YB Muhammad Huzaini di Dong Kota Putra kita hari ini. Alhamdulillah kita dapat bersama beliau, sepagi bersama beliau, dan beliau telah meluahkan apa perasaan beliau, apa harapan beliau, apa asanggaran beliau sebagai seorang YB bermula daripada tahun 2018 lagi ya YB ya. Sampai sekarang. Saya harapkan insya-Allah YB akan disambung lagi khidmat beliau selepas PRU 16 nanti ya. InsyaAllah. PRU 15, minta maaf. PRN Pilihan Raya Negeri yang ke-15 nanti, insya-Allah. Semoga YB berjaya di dunia dan akhirat ya. Amin. Insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.